Assalamualaikum, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan anda. Perjalanan ini masih lagi tak berhenti. Okey, barulah kita bergerak. Okey, nak keluar pula dah. Alright, so pakcik tak akan tengok pakcik punya apa nama tu, handphone, sebab pakcik nak berfokus fokus kepada pemanduan. Yang penting kita borak-borak santai lah macam ni. Pakcik hari ni baru habis closing yo. Closing tak sampai 3,000. Barang-barang kat belakang ni penuh yo. Inilah dia kalau kita berniaga. Macam itulah. Kalau betul gayanya, betul strateginya, betul teknik perniagaannya, insya-Allah kita akan boleh beroleh kejayaan, tuan-tuan dan puan-puan. Wow, 11 orang. Tengok pakcik. Thank you so much you all. Alright, pakcik nak bagi tahu kepada you all, malam 14 hari ni pakcik nak buat 14 ni lah apa kata open kedai online pakcik. Setiap hari pakcik akan duduk di kedai pakcik, di training center pakcik, untuk pakcik buat special ni lah, special sale lah. Tapi bukannya jualan murah, just jualan kasih sayang macam tu. So siapa yang nak join boleh tunggu ataupun stay tune dekat pakcik punya Facebook ini. Facebook ini, insya-Allah you all akan tahulah, dapatkan harga yang sesuai. Sebab you all kena quarantine kat rumah. You all semua jangan keluar, jangan apa, duduk masak kat rumah semua. Barang-barang dapur semua dah beli ke you all. Fifi, hi. Syida, hi. Mas Ayu, hi. Eddie, offside. Eddie. Offside tak apa dekat gelanggang, tapi offside dekat rumah jangan offside. Kena dalam rumah sahaja. Nampak gemuk lah pula pakcik pakai baju ni ya. Okey. Nak apa tu? Nak pakcik ke nak tapau pakcik? Kena bagi tahu, kena jelas ya. Biasalah kan, pakcik ni kuat bergurau gitu. So apa-apa pun untuk anda yang first time tengok pakcik, thank you. Yang menonton pakcik ucapkan terima kasih banyak-banyak. So hari ini pakcik pergi ke Stokis dengan mendaftar 5 orang. Thank you so much yang join pakcik jadi ahli. Jadi pakcik nak membincangkan isu hari ini. Pakcik actually next week pakcik pergi ke Melbourne you all. Pakcik punya transportation dah booking, hotel dah booking, dan hotel kat sana pula booking kena bayar terus you all, tak boleh tak bayar. So walaupun pakcik anggap pakcik menanggung ribuan jugalah kerugian dengan tiket flight dan sebagainya, tapi pakcik tetap happy sebab pakcik yakin yang rezeki itu bertambah. Tengoklah hari ni pakcik daftar 5 orang you all. 5 orang jadi ahli, dan pakcik yakin daripada 5 orang ni akan jadi orang-orang yang hebat luar biasa, yang menghasilkan ribuan lagi pendapatan pakcik. Jadi bila kita berdepan dengan satu masalah, contohnya kerugian dan sebagainya kan, kita kena berlapang dada, you know. Macam mana berlapang dada itu, wah macam ustaz pula tiba-tiba petang ni kan. Berlapang dada itu maksudnya dalam hati tu jangan ada rasa ralat, jangan ada rasa macam kecewa. No, kita kena tahu setiap benda yang berlaku ada dia punya fadilat dia. Gitu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Arika, mestilah 2. Alamak 2 takutnya. Nurun Naya, thank you. Eddie ni memang kena cubit tau. Okay. Mas Zita, thank you so much. You all yang tengok pakcik ucapkan terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan penularan wabak ni, ramai orang yang menyedari hakikat untuk membina income pendapatan sampingan itu. Ramai orang yang masuk, 5 orang yang masuk ni pada hari ini ni, kebanyakannya
dah perhati pakcik lama dan mereka nak join sebab kemungkinan ada yang cakap sebelum ni dia daftar, dia tak kena upline dan sebagainya. InsyaAllah dengan masuklah, walaupun pakcik ada 7,000 orang downline, pakcik tetap ingat anak pakcik. Sebab anak yang pakcik lahirkan ni pakcik ingat. Kau nampak sedu-sedan gitu. Pakcik ingat dan pakcik tahu siapa yang ada gerakan-gerakan tindakan yang boleh mencerminkan kejayaan dia. Contohnya pakcik nampak dia ada inisiatif untuk jual, inisiatif untuk buat live, inisiatif untuk buat suatu perkara yang luar biasa, buat blog, buat ayat sendiri. Takkan dia tak boleh berjaya? Orang macam tu pasti akan berjaya. Orang yang tidak boleh berjaya adalah orang yang menunggu je. Sayang-sayang semua anak-anak pakcik kalau dengar ni, tuan-tuan puan-puan, memanglah pakcik ni berletih tak habis-habis kan. Tapi pakcik nak bagi tahu, kalau tak ada action, masuk ahli, memang masuk ahli tu akan masuk jadi ahli saja je lah. Dia tidak ada cerminan. Sebab you all kena tahu, bila nak meniaga ni, meniaga apa saja pun kena ada usaha. Memang usaha tu macam mana titik tolak usaha itu adalah permulaannya anda kena mencuba. Buat saja percubaan pertama, upload barang-barang nak meniaga, tiru kopi, tiru vasi. Tak pandai lah pakcik nak buat ayat, ambil ayat orang yang tersedia ada. Orang pun tak marah lah kalau ambil kan. Cuma perempuan kalau marah, kalau perempuan lain ambil suami dia je, kalau yang lain dia tak marah kan. Betul tak pakcik cerita ni? Wah, pakcik pakai driver pribadi hari ni. Wah, pakcik pakai driver pribadi. Pakcik and drive lah Anis. Pakcik dengan drive ni, that's why pakcik tak nak pandang ke kanan. Bahaya, orang 15 orang tengok. Tak apa. Thank you Aizara, thank you Hairul, thank you. Jadi pakcik dah berkomunikasi dengan ramai orang ya, dekat stokis sendiri, orang yang datang kat stokis, kawan-kawan pakcik yang kerja dekat swasta, you all yang makan gaji hari 14 hari, you all 14 hari dia terpaksa unpaid salaries, tak bayar gaji based on kerja. Kalau orang yang kerja kat restoran 14 hari tak kerja kat restoran, tak kerja dekat syarikat, unpaid untuk income dia, macam mana dia nak cari makan? 4 bulan ini separuh gaji saja. Sebelum ni dapat 1 bulan gaji pun tak cukup. Kalau setengah bulan lagi tak cukup, you all. Itu yang pakcik kadang-kadang, pakcik betul-betul nak bantu you all. Pakcik betul-betul nak bantu you all yang ada kesempitan itu. Bukan pakcik nak ambil kesempatan, no. Pakcik nak membantu you all. Pakcik nak bantu dengan pengalaman pakcik ni untuk you all, untuk mencuba bisnes ini. Banyak bisnes boleh cuba. Kenapa pakcik? Kenapa saya perlu pilih Tupperware? Pakcik banyak cerita pasal Tupperware. Bukan pakcik tak sup. Pakcik pun banyak jual barang-barang lain. Tapi barang Tupperware ini jenama yang sudah dikenali di seluruh dunia. Bukan Malaysia je. Di Malaysia saja sudah 55 tahun. 55 tahun. Takkan company ini company yang dah usia macam mak-mak kita masih nak goyang dan goyah? Tak. Sudah tentu dia tidak akan lewat membayar komisen. Dan Alhamdulillah, Tupperware dah memperkenalkan sistem multi-level. Bermaksud kalau pakcik, kalau anda ada orang yang anda daftarkan bawah anda, contohnya anda daftarkan Siti Nurhaliza dan Anwar Zain. Katalah Siti Nurhaliza itu betul-betul anda ajar dan dia pun berjaya, anda turut mendapat manfaat daripada HQ bagi anda komisen tu. Dah kenapa tepi aku punya handphone ni kan? Yang mana yang tak nak stay tu kenapa? Tak apalah, pakcik bukan nak paksa-paksa pun. Orang nak dengar. Kalau nak dengar, Alhamdulillah. Jadi pakcik nak cerita 14 hari untuk karantin di dalam rumah. 14 hari juga pakcik akan tunjukkan cara dan pakcik nak bagi. Inilah masa nak bagi e-book kepada orang-orang baru pakcik, yang newbie-newbie yang baru masuk pakcik. Pakcik nak bagi secara percuma. Hari tu ada orang beli dengan pakcik e-book ni RM50 dia nak bayar. Dia dah bayar pun. Tiba-tiba pakcik tanya,
dia bukan daripada organisasi pakcik. Pakcik pulang duit sebab pakcik nak anak-anak pakcik di bawah jagaan pakcik. Pakcik yang mengeluarkan dia, pakcik yang bertanggungjawab untuk dia berjaya, pakcik yang minta IC dia, pakcik yang minta duit untuk hantarkan barang pos, pakcik sendiri yang pergi tulis nak pergi pos ke mana. Pakcik tak akan biarkan dia gagal kecuali dia memilih untuk gagal. Itu dia. Jadi kalau kita nak berjaya, memang ada tindakan. Tak ada formula kejayaan. Kejayaan sama dengan menunggu. Tiada. Sebab kejayaan itu mesti equal dengan usaha yang bijaksana. Bila bijaksana bermaksud strategi itu telah diguna pakai oleh orang yang telah berjaya. Bukan buat kerja secara sembrono adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, tuan-tuan, puan-puan. Jadi bila kita dah tahu teknik itu telah digunakan oleh seseorang dan berjaya, guna sahaja teknik itu, strategi itu. Jangan kita dah buat macam nak pandai. Tak naklah gaya, tak naklah guna teknik ni, saya nak guna teknik inilah ni. Last dah masuk lombong lemas kelemasan. Jadi itulah yang pakcik nak cerita. Untuk 14 hari anda semua bercuti, jangan duk balik kampung tengok ayam dan tanam jagung. Anda perlu duduk rumah, kemas rumah, elok-elok, lipat kain, basuh kain, susun atur bagi untuk sambut Ramadan Al-Mubarak ni. Anda kena buat. Lepas itu buat persediaan, touch up blog balik semula, buat TikTok, buat live setiap hari. Kalau semua itu anda buat, anda kata kat pakcik, pakcik, saya dah buat dah live, saya dah buat dah apa yang pakcik buat, semua saya dah buat. Pakcik, saya dah guna ayat pakcik, saya dah buat personal branding, saya dah bercakap macam machine gun, saya dah buat semua, saya dah jumpa, saya dah coaching orang, saya dah ini, tapi tak berjaya. Datang kat pakcik, tampar pipi pakcik ni, cakap, pakcik apalah, strategi tu tak betul lah. No, tak akan ada macam tu. Orang yang tak berjaya bila mana dia rasa cukup dengan apa yang dia ada. Cukuplah suami ada. Suami ada boleh bagi duit. Suami ada, mak ayah boleh ada lagi bagi duit. Isteri ada boleh bagi duit. Hari ni boleh lah dia bagi duit. Esok-esok kalau you all punya suami tu, kalau dia ada dengan you all, kalau esok lusa tercuit sikit dah mula nak merajuk-rajuk cari perempuan lain, baru korang tahu. Jadi bukan pakcik nak menakutkan, tapi persediaan sebagai seorang wanita. Pakcik kesian kat orang perempuan, kan? Orang lelaki tak kisah, petik jari dapat janda kaya. Kalau perempuan, petik jari nak dapat siapa? Suami tua. Tak nak. You all kena ada pendapatan sendiri, kena ada usaha sendiri. Jadi barulah ia nampak anda punya persediaan nak menghadapi sesuatu yang di luar jangka, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi begitulah, hari pun nak senja. Pukul 7 pakcik stop bercakap sebab dekat sini pakcik dah stop macam ulat gonggok berjalan nyek. Dah setengah jam dah, tak habis-habis. So apa-apa pun pakcik ucapkan terima kasih, ya. Terima kasih. So jadinya pakcik nak bagi tahu, 14 hari ni orang bercuti. You all kat rumah jangan duduk bercuti juga. Fikirkan sesuatu yang boleh menaikkan sesuatu strategi. Duduk fikir apa yang aku tak buat lagi, ya. Dan tengok orang-orang yang dah proven sukses. Oh, dia buat macam ni. Oh, Hairul buat macam ni. Oh, Aini buat macam ni. Oh, Aina buat macam ni. Oh, Suzanti buat macam ni. Oh, macam tu lah kan. Jadinya anda tengok mana yang sesuai dengan anda. Pakcik tidak bercakap anda perlu bercerita macam pakcik, macam machine gun buntut ayam ni. Tak perlu.
anda dengan cara anda, asalkan modus operandi itu sama cara penggunaannya. Kalau pakcik buat live dengan cakap macam machine gun, anda pun buat live cakap dengan macam ustazah. Hari ini pakcik menjadi ustaz sebab pakcik teringin nak jadi ustaz. Ya Habibi, ya Maulana, tak ada gigi macam mana? Kan? Jadinya pakcik nak bagi tahu 14 hari ini memang kena duduk dekat rumah. Jangan balik kampung. Balik kampung buat apa? Menyebarkan virus saja. Kan? Ini sibuk nak balik kampung. Duduk rumah itu ibarat bekerja. Bekerja di rumah. Itu dah dia pakcik. Dalam sejarah Malaysia pun macam ni lah. That's why pakcik tengoklah contohnya MAS kan, MAS kehilangan ataupun terpaksa memberhentikan pekerja 13,000 orang. Memberhentikan, memberi notis untuk tanpa gaji. Macam mana diorang nak makan? Jadi peluang itu, kita jangan pergi ke orang MAS, kita cakap, meh, belilah tapawai aku. Hey, orang tu dengan tengah keadaan macam tu, kau nak jual tapawai, memang kena tampar, kena tumbuk, kena tendang lah dengan orang tu. Menghayati kehidupan orang itu. Orang tu tak ada duit dah, tak ada sumber pendapatan. Offer kat dia, tuan-tuan dan puan-puan, peluang perniagaan yang mana anda sendiri buat dan gunakan. Anda bagi tahu kat dia, ini peluang pendapatan. Kalau anda nak tolong keluarga dan diri sendiri, jom sahut cabaran. Kebanyakan orang waktu ini juga dimanipulasi oleh orang-orang yang konon-konon masuklah duit ni, masuklah sikit duit 2-3 ribu, dapatlah 2-3 juta. Kau rasa ada ke usaha macam tu? Masuk 2-3 ribu dapat 3 juta? Jangan percaya. Scammer di mana-mana. Jadi pakcik dengan modal RM73.50, kalau tak ada modal pakcik bagi ansuran. Kalau tak ada modal pakcik buat satu-satu kutu-kutu. Kalau tak ada modal pakcik bagi dulu dahulukan modal pakcik. Apa masalahnya kalau anda ada usaha, modal itu tolak nombor 2, kakak-kakak, abang-abang. Jom kita sama-sama buat set. Okey, 13,000. Ramai tu 13,000. Apa yang 13,000 tu? Okey. So apa-apa pun, pakcik tak jadi nak pergi Melbourne ujung minggu depan. Jadi pakcik ikut seruan kerajaan. Seruan kerajaan, 14 hari saja duduk di rumah sana, jangan pergi mana-mana. Nampak kau dah bernasyid aku petang-petang buta. Nampak kat belakang senja kan? Hari pun dah senja. Semua orang panik. Sekarang semua orang panik beli makanan kat luar, beli produk, barang-barang basah untuk masak dan sebagainya. You all pernah terfikir ke orang-orang yang tak ada pendapatan, diorang panik macam mana? Diorang tak boleh keluar kat rumah, nak makan apa, nak buat apa. Orang macam tu kita ajak untuk bisnes. Jangan kita jual tapawai dengan orang tu. Itu kebanyakan kita salah sasaran. Orang-orang yang kaya-kaya, yang ada duit tu, itu tak apalah kita jual tapawai. Tapi orang macam kita, macam pakcik ni yang perlukan duit, ini kita offer kat dia peluang. Kita offerkan peluang supaya kita tak rasa bersalah, kawan-kawan. Kita tak rasa bersalah sebab kita dah try untuk offer. Kita nampak kawan kita tu ada masalah keuangan. Jangan lari daripada dia. Cakap kat dia. Okey, contoh nama dia Fir'aun. Sorry. Nama dia Firdaus. Contoh Firdaus, pakcik ada peluang pendapatan, peluang perniagaan untuk jana pendapatan. Pakcik tahu Firdaus memang ada kesulitan sebab Firdaus kan katanya, Firdaus ada kata hari tu Firdaus kena buang kerja, ataupun Firdaus kena VSS, ataupun kena tangguh untuk 2 minggu tanpa gaji, unpaid salaries. So
pakcik faham, mendalami seseorang itu akan menyebabkan dia rapat dan close dengan kita. Bila dia dah close dengan kita, dia akan terbuka fikiran. Jangan kita terus cakap sergah kat dia, jom masuk, buat bisnes ni, jom buat. No, orang tak akan nampak. Sebab kita tak show the result. Kita sendiri malas. Kita sendiri tak tunjuk credibility kita. Kita tak tunjuk ketokohan kita, usaha gigih kita. Orang tak nampak usaha gigih kita. Dan akhirnya orang tak akan percaya dengan kita. Tu ngangguk dah. Orang tak akan percaya. Jadi anda di sini, anak-anak pakcik sekalian, tunjuk result itu. Bukan kita nak belagak tunjuk result. Contohnya macam Hairul, katalah bulan ni dah 12,000. Congratulations Hairul, 12,000. Alfreda dah 13,000. Baru separuh bulan diorang dah mencapai angka yang cukup luar biasa tu. Tunjuk anda buat tu. Anda memang gigih, tuan-tuan, puan-puan, yang mana yang dah tunjuk. Kalau dunia sekarang bukan nak dunia, masih nak low profile, malu-malu, duduk-duduk ala-ala, sembunyi-sembunyi jari korek hidung. Tak ada. Dunia sekarang adalah untuk anda show. Tunjuk kepada dunia, nah aku gigih buat benda ni. Aku gigih buat macam ni. Mari bersama-sama aku. Macam itu. Kan Puan Saja Ismail. Lina Mastura, Saiful Azmi, Muhammad Nur Azam Azmi. Semua aku sebut. Tak ada pun bagi love kat aku. Penat je sebut nama diorang tau. Tapi tak apa. Ingat, setiap kali kita buat kebaikan, jangan kita mengharapkan balasan. Kalau dia nak bagi love, dia akan bagi sendiri. Kalau dia nak share, dia akan share dengan sendiri. Kita tidak payah memaksa-maksa. Sebab konsep dalam perniagaan Tupperware yang pakcik buat, konsep tak ada push-push. Pakcik sendiri tak suka orang push pakcik. Pakcik sendiri tak suka upline pakcik push. Pakcik pernah, kalau upline dulu, upline pakcik, dia push pakcik off terus handphone. Sebab apa? Pakcik buat bisnes ni dengan keadaan yang suka rela dan nak gunakan jasad ini buat kerja dengan hati tenang. Kalau kita push dengan tidak memberi apa-apa kaedah dan strategi, kita ibarat menzalimi orang itu. Kita bagilah, bagi solution. Macam mana nak jual, nah buatkan poster untuk dia, nah buatkan ayat untuk dia. Barulah ia betul untuk push. Bukan sekadar push sale. Macam push beranak, keluar juga anak. Push keluar najis. Tak boleh. No. Macam itu. That's why betul Aini, Nur Aini, anda kena tunjukkan. Orang ramai cakap, alah poyolah tunjuk tu, tunjuk ni, poyolah. Orang yang bercakap tu, yang cakap kita poyo tu, ada bagi seberas beras kita? Tak ada kan? Kalau kita duduk kesusah-susah kat rumah, kita seorang menangis, ada dia mengulurkan kita RM50? Tak ada. Orang yang macam tu lah sampah masyarakat. Sebab orang macam tu cakap poyo lah, apalah semua tu, bukan kawan tu sebenarnya. Jadi jangan dekat dengan orang macam tu. Orang yang cakap kita, alah pakcik pernah juga orang tu cakap pakcik, alah tayang-tayang ni, alah poyonya, alah nyet. Pakcik cakap apa? Lantak kau lah, aku nak buat kerja aku. Macam tu. Kan. Jadi pakcik cakap dah diri, tak ada cakap kat dia macam tu. Mengamuk pula. Tapi pakcik memang kuat bergaduh, you all. Pakcik memang kuat bergaduh. Sekarang ni je sebab pakcik dah start pakai songkok ni, pakcik kurang sikit untuk cakap benda yang tak elok. Banyakkan pakcik beristighfar ya. Kalau apa-apa, banyak-banyak menjaga tata susila, mulut semua jaga ya. Tindak tanduk kita jaga ya. Itu dia. So apa-apa pun, mentari pun,
di ufuk senja itu sudah pun menerbitkan cahayanya. Pakcik pun dah sampai ke kediaman pakcik di Taman Medan ini. InsyaAllah 1 bulan lagi pakcik akan berpindah ke kediaman baru pakcik, The Petals Residence on Old Klang Road. So pakcik minta anda semua, pakcik merayu anda semua doakan agar pakcik dipermudahkan, diberikan kesihatan. Sebab doa-doa orang-orang yang stay, yang tengok pakcik, kalau dia aminkan doa ini, mana tahu kan doa ini dimakbulkan Allah. Sebab anda semua orang yang baik-baik, yang mempunyai aura yang luar biasa, yang mempunyai orang kata mustajab kata. Kalau anda aminkan doa itu, aminkan kepada pakcik. Pakcik terima kasih banyak-banyak sebab ramai orang yang aminkan, sehingga kan berjayanya Team Power ini mendapat orang kata champion setiap tahun di dalam anugerah di dalam Tupperware. Kita memang tak ada stokis, kita memang tak ada studio, kita memang fully 100% kebanyakan kita menggunakan platform online, dan kita yakin kita mampu mengatasi atau mendapat orang kata ramai follower dan juga ahli di bawah organisation Team Power. Kita yakin kita dapat mereka sebab kita ada satu strategi yang boleh kita kongsi sama. Kita balik aku punya lidah. Okey dah, pakcik dah sampai dekat ni. Pakcik bimbang kalau bercakap tengok dekat ni terlanggar orang. Tak apa pasal, orang tu masuk hospital kena langgar pakcik. Sambil-sambil tu angkat tangan bagi macam tu, berikan senyuman kepada siapa sahaja yang nampak kita. Bila kita ukirkan senyuman, hati kita akan tenang dan kita akan mendapat sesuatu yang luar biasa dalam hati kita. Ketenangan hati kita ini akan menyebabkan tuan-puan dipermudahkan apa sahaja yang kita lakukan. Itu yang penting. Dah kenapa budak-budak mak motor ni tengok-tengok pakcik. Alright. So apa-apa, terima kasih Hairul, doakan pakcik ramai hebat yang tengok ni. Wow, thank you. Walaupun tak ramai, adalah belah-belah orang je. Thank you so much yang menyaksikan pakcik. Pakcik beletih-beletih ni, malam ni pakcik nak pergi ke pakcik punya training center, nak kemas cantik-cantik dan nak melancarkan 14 hari challenge pakcik untuk anda semua. So apa-apa pun pakcik ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga anda dilindungi dan dirahmati. Jangan keluar di tempat yang ramai orang. Ingat tu, sanitizer bawa dalam beg dan minum air supaya tekak anda tidak kering kontang. So apa-apa pun, pakcik ucapkan terima kasih sekali lagi. Pakcik dah sampai ke tempat parking pakcik. Parkinglah kereta lembu. Aduh, kereta lembu lah pula. Sekejap ya. Nak mengundur ni macam ni lah. Alright you all, thank you so much pakcik ucapkan. Nantikan pakcik punya pakcik punya 14 hari cabaran untuk anda. Assalamualaikum, bye bye, take care, bye bye.